salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memberikan peluang kepada Bentong untuk berbahas pada petang ini. Perbahasan laporan Ketua Audit Negara adalah yang julung kalinya diadakan dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan saya rasa bangga dapat menyertai dalam perbahasan ini. Oleh itu, Bentong ingin mengucapkan syabas kepada Kerajaan Perpaduan Madani di bawah pimpinan Perdana Menteri ke-10 yang serius dalam membawa perubahan dan reformasi di dalam sistem pentadbiran negara. Namun, agak menyedihkanlah seperti rakan-rakan saya yang lain apabila kita lihat pada ketika ini, pada pukul 3.49 ini, hampir selepas sejam Dewan kembali bersidang, masih tiada lagi pembangkang yang berada dalam Dewan untuk bersama dalam sesi perbahasan laporan Ketua Audit Negara. Ini bukan retorik kerana PRN bakal menjelang. Ini adalah tanggungjawab kita semua sebagai seorang ahli Dewan Rakyat yang telah dipilih oleh rakyat, yang telah menerima rakyat untuk memastikan setiap pentadbiran dalam negara ini ditadbir dengan baik dan telus. Dan Bentong berasa kesal dengan sikap pembangkang yang tidak mahu bahkan tidak hadir di dalam Dewan Yang Mulia ini untuk mendengar perbahasan pada petang ini. Pembangkang memandang ringan perkara yang besar yang telah menyebabkan pembaziran besar wang kerajaan, dan ini bagi Bentong adalah satu sikap yang tidak bertanggungjawab dari pihak pembangkang. Seterusnya, Bentong telah meneliti laporan yang telah dibentangkan dan beberapa perkara perlu diambil kira dan dipandang serius agar ketelusan dan accountability pentadbiran terutamanya berkaitan dengan kewangan negara dapat diuruskan dengan baik dan yang paling penting sekali dengan telus. Perkara pertama yang ingin disentuh ialah di bahagian ketiga di dalam laporan aktiviti Kementerian, Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-Badan Berkanun Persekutuan, iaitu berkaitan dengan pengurusan pendaftaran penerima vaksin COVID-19 dan aplikasi MySejahtera. Walaupun melalui rumusan, audit menyatakan secara keseluruhannya ia telah dijalankan dengan baik dan telah membantu kerajaan bagi mencapai objektif untuk menangani penularan wabak COVID-19, sehingga kini kita telah berjaya berada di fasa endemik. Namun terdapat beberapa persoalan yang ingin ditanyakan oleh Bentong. Yang pertama, apakah perancangan kerajaan dan kementerian bagi memantapkan lagi dan menjamin keberkesanan aplikasi MySejahtera ini agar ia menjadi satu aplikasi pengurusan kesihatan yang utama di dalam negara kita. Bentong sedia maklum, pada ketika ini kalau kita lihat di dalam aplikasi MySejahtera, kita boleh menggunakan untuk temu janji, untuk klinik pergigian, untuk derma darah serta untuk menderma organ. Dan saya ingin bertanya, berapakah kos yang telah digunakan untuk menyelenggara aplikasi MySejahtera ini setelah ia tidak digunakan lagi secara meluas sebagai satu aplikasi contact tracing dengan izin di negara ini. Kalau sebelum ini memang semua boleh dikatakan hampir semua rakyat Malaysia menggunakan aplikasi MySejahtera ini untuk ke mana-mana kerana perlu scan barcode apabila masuk ke sesuatu tempat. Namun pada ketika ini mereka merasakan dah tidak perlu lagi. Malah ada yang sudah padam aplikasi tersebut dan merasakan tidak penting lagi aplikasi MySejahtera ini. Dan kalau kita lihat usaha kerajaan itu ada. Tetapi adakah usaha itu berkesan dan adakah pada ketika ini pertambahan itu berlaku melibatkan penggunaan yang lebih baik pada ketika ini? Kedua, apakah jaminan kerajaan mengenai keselamatan data rakyat yang terkandung dalam sistem MySejahtera ini? Kita kini sering mendengar mengenai kebocoran data dan maklumat rakyat yang sering berlaku. Dan jadi apakah jaminan kerajaan agar perkara ini tidak berlaku dalam aplikasi MySejahtera yang mengandungi jutaan data peribadi termasuk rekod kesihatan dan penggerakan rakyat? Dan saya ingin bertanya, masihkah terdapat pentadbir ataupun pasukan khas bagi menyelenggara dan memantau sistem dan aplikasi MySejahtera ini? Seterusnya saya beralih kepada bahagian keempat di dalam laporan yang sama, iaitu berkaitan dengan pengurusan wabak COVID-19. Terdapat beberapa perkara yang agak mengganggu dan merisaukan, terutamanya berkaitan dengan urusan jual beli ventilator yang dijalankan pada ketika itu. Saya percaya tadi rakan-rakan saya semuanya menyebut perkara yang sama mengenai ventilator. Kerana isu ini kita tidak boleh pandang ringan, ia adalah satu isu yang sangat besar kerana ia melibatkan nyawa rakyat. Isu utama yang dihadapi negara pada ketika ini ialah kekurangan peralatan kerana kita tidak bersedia menghadapi pandemik sebegini.
Namun, setelah melalui fasa pandemik ini, adakah kerajaan telah melengkapkan setiap hospital dan klinik kesihatan dengan kelengkapan yang secukupnya sebagai persediaan untuk menghadapi gelombang seterusnya wabak ini atau mana-mana wabak lain? Adakah peralatan ini up to date dengan izin dan sesuai serta boleh digunakan dengan baik? Selain daripada isu kelengkapan yang tidak mencukupi ini, kita juga berhadapan dengan isu petugas kesihatan yang tidak mencukupi dan kepenatan akibat daripada bekerja lebih masa ketika berhadapan dengan fasa-fasa kritikal serangan wabak ini. Bagaimanakah kerajaan memastikan bahawa keadaan ini tidak terjadi lagi? Adakah isu ini sedang diselesaikan oleh pihak kementerian dan jabatan yang berkaitan? Apakah perkembangan semasa dan kemajuan berkaitan dengan isu ini? Seterusnya berkaitan dengan laporan audit yang menyatakan dana KUAN yang masih belum dipulangkan oleh kerajaan negeri sehingga April 2022. Apakah dana ini kini telah dipulangkan dan apakah sebab kerajaan negeri mengambil masa yang lama untuk memulangkan dana ini semula? Berapakah baki dana yang masih belum dipulangkan? Seterusnya ialah perkara yang betul-betul mengganggu adalah berkaitan dengan urus niaga yang dijalankan oleh kerajaan bersama syarikat yang dikenali sebagai 260790-T yang telah membekalkan sebanyak 93 ventilator yang tidak dapat digunakan oleh fasiliti KKM. Perkara pertama yang ingin dinyatakan oleh Bentong ialah bagaimanakah lantikan syarikat ini dilakukan? Apakah kriteria yang telah menyebabkan syarikat ini dipilih? Seterusnya, jika kita melihat melalui laporan audit, ia menyatakan syarikat ini telah mengembalikan baki bayaran pendahuluan perolehan ventilator berjumlah RM6.9 juta ringgit kepada KKM. Akan tetapi, sangat menjadi persoalan apabila tiada sebarang dokumen dikemukakan kepada pihak audit. Ini bermakna perjalanan keluar masuk wang tidak direkodkan dan sesiapa sahaja boleh menyebut apa sahaja jumlah. Tiada rekod rasmi mengenai urus niaga ventilator ini. Jumlah baki bayaran yang dipulangkan ini serta jumlah keseluruhan kos membeli ventilator ini mungkin sahaja lebih dari apa yang dinyatakan. Oleh itu, siapakah yang perlu bertanggungjawab mengenai hal ini? Alasan urus niaga ini dilakukan sewaktu darurat yang menyebabkan kegagalan urus niaga ini direkodkan dengan baik adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh itu, Bentong mengesyorkan satu siasatan menyeluruh dilakukan dengan kadar yang segera. Puan Speaker, kalau kita lihat banyak laporan-laporan yang telah menunjukkan ketirisan berlaku kerana peraturan kewangan yang tidak memuaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jabatan audit kerana telah membuat kerja-kerja mereka dengan sangat baik. Dan saya berharap kita mengambil iktibar dari laporan Ketua Audit Negara ini dan melakukan perubahan yang lebih baik pada masa akan datang. Dan secara keseluruhannya, laporan Ketua Audit Negara ini telah menunjukkan pembaziran dan ketidaktelusan yang berlaku sewaktu negara berhadapan dengan pandemik. Dan kita jangan gunakan kerana alasan pandemik darurat, maka mereka boleh mengambil kesempatan terhadap kewangan negara. Bentong dengan ini mengesyorkan siasatan terhadap setiap ketirisan yang berlaku dan bawa mereka yang bertanggungjawab ini ke muka pengadilan agar mereka bertanggungjawab di atas tindakan mereka. YB Bentong, saya minta mohon mencelah sikit boleh tak? Sebelum YB duduk. YB, saya lihat di belakang sana ada tetamu-tetamu juga ke Parlimen. Saya harap mereka juga lihat di sebelah sana tak ada pembangkang. Mereka semua tak masuk sejak kita mulakan sidang pada tengah hari. Tak tahulah apa nak kata kan, tapi ini satu perkara yang amat menduka citakan. Jadi saya harap rakyat Malaysia semua melihat bagaimana perangai pembangkang pada ketika ini. Terima kasih. Mohon sikit ya. Memandangkan ada juga, saya pun nak tambah sikit. Bolehkah saya cadangkan supaya allowance hari ini semua digantung? Sebab mereka ni makan allowance. Duit ini diberi sumbangannya oleh rakyat. Tak hadir di Parlimen, tetapi duduk di luar, di lobi, sembang, minum kopi. Sungguh memalukan. Separuh hari dah, separuh. Terima kasih Yang Berhormat Bangi dan Jelutong. Saya bersetuju, saya tidak pasti sama ada mereka ni mungkin mereka penakut
ataupun mereka tak ada perasaan ataupun tidak ada rasa tanggungjawab terhadap tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan oleh rakyat terhadap mereka. Jadi Bentong mengucapkan terima kasih kepada laporan Ketua Audit Negara kerana telah memberikan laporan yang sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bentong. Saya jemput Yang Berhormat Bakri.